Assalamualaikum kepada yang baru nak tengok tu. Saya nak bagi tahu hari ni saya akan bagi tips untuk anda semua bakers yang berjaya untuk tahu apa beza margarin dan butter. Okey? Margarin dan butter ni ada beza semua ni. Sebenarnya dia akan bagi rasa yang berbeza. Dia punya nutrition pun berbeza. Okey? Jadi hari ni kalau siapa nak tahu lebih lanjut apa beza margarin dan butter, buttercup yang dalam blog tu margarin ke butter, so semua orang kena stay dalam live ni, tengok sampai habis, okey? Jadi saya akan start dengan bahan utama butter, tapi sebelum tu saya nak tunjuk dulu gambar, mana tahu ada orang tak tahu kan? Jadi ini ialah butter yang dalam bentuk blok ni ialah butter, dan ini pula ialah margarin. Ini adalah margarin, tak kisahlah jenama apa pun, yang macam ni margarin pelangi. Lepas tu ini dua ni, yang selalu kita sapu kat roti ni pun, ini ialah margarin. Selalunya orang panggil benda-benda yang dalam mangkuk macam ni planta. Sebenarnya ini ialah margarin. Mereka ni termasuk dalam kategori margarin, okey? Yang ini pula yang berbentuk blok ialah butter. Tapi kita selalu tengok buttercup, farm cow tu semua pun dalam bentuk blok juga kan. Tapi sebenarnya dia orang tu bukanlah butter. Dia orang tu sebenarnya apa? Nanti saya terangkan. Okey, lebih lanjut. Tapi sekarang saya nak bagi tahu dulu apa beza bahan utama butter dan margarin. Butter, bahan utama dia ialah susu ataupun krim. Butter diperbuat daripada susu ataupun krim. Tetapi margarin diperbuat daripada campuran minyak sayuran. Margarin ni campuran minyak sayuran, dia minyak sayuran ya, yang dicampur dengan garam dan emulsifier ataupun ejen untuk menstabilkan butter tu. Jadi kita jangan jangan paletau sangat. Butter tu sebenarnya susu atau krim, dan margarin pula ialah lemak sayuran. Okey, sebab tu bila kita guna ada beza rasa, ada beza bau dia. Sebab butter tu susu ataupun produk tenusu, dan margarin pula ialah minyak daripada sayur-sayuran. Okey? Macam mana pula dari segi rasa? Apa beza rasa butter dan margarin? Kalau sesiapa nak tahu apa beza rasa margarin dan butter, boleh komen nak nak tahu tak apa beza margarin dan butter. Okey, seterusnya untuk butter ni dia berikan rasa yang lebih creamy. Butter membuat butter lebih berbau wangi, dan juga butter akan memberikan tekstur yang cantik kepada biskut ataupun pastry ataupun kek dan roti. Butter ni sebab dia susu kan, susu kandungan dia lain berbanding dengan minyak sayuran. Jadi butter buatkan bahan-bahan baking kita jadi lebih wangi, dan rasa pula lagi creamy. Sama macam beza bila kita tukar air dengan susu. Susu kan lebih creamy. Jadi macam tu juga bila kita tukar margarin kepada butter. Jadi produk kita akan lebih wangi, akan lebih rasa creamy dia tu. Okey? Jadi anda boleh buat pilihan sekarang, nak baking guna butter ke nak baking guna margarin. Pilihan di tangan anda. Okey? Tapi sebabkan butter ni ialah susu, dia diperbuat dari produk tenusu. Jadi sesiapa yang ada alergik kepada susu ataupun dipanggil lactose intolerance, boleh gantikan penggunaan butter kepada margarin. Okey? Seterusnya saya akan terangkan perbezaan nutrisi ataupun kandungan nutrition dalam butter dan margarin. Kandungan dia lain-lain Disebabkan margarin ni dia diperbuat daripada lemak sayuran, jadi margarin ni mengandungi lemak yang tak tepu ataupun unsaturated fat. Jadi lemak dia lemak yang lebih bagus berbanding butter. Penggunaan margarin tu lebih bagus daripada butter. Tapi kalau
Tetapi kalau margarin tu keras ni, yang macam ni, yang dalam paket macam ni keras. Kita tahu kan yang butter dalam paket ni lebih keras, butter dalam mangkuk yang macam ni lebih lembut kan. Sebenarnya butter dalam paket macam ni dia mengandungi lemak trans yang lebih tinggi ataupun kita panggil lemak jahat. Lemak jahat yang lebih tinggi sebab dia kental. Jadi semakin kental margarin ni yang keras macam ni, semakin banyak lemak jahat dia atau kita panggil lemak trans. Tapi kalau yang dalam mangkuk macam ni, yang selalu kita sapu-sapu kat roti ni, dia kurang sikit lemak trans dia lah sebab dia lebih lembut. Dia lebih lembut. Jadi yang keras macam ni lebih banyak lemak trans ataupun lemak jahat berbanding dengan pelanta margarin yang dalam mangkuk macam ni. Okey, sebab tekstur dia lebih lembut. Kalau kita selalu beli kan, yang ni lembut, senang nak sapu kat roti. Yang ni keras. Yang ni lebih banyak lemak trans dia. Berbanding butter pula, disebabkan butter diperbuat daripada susu. Jadi dia lebih banyak lemak tepu. Okey, dia lebih banyak lemak tepu, lemak degil yang susah nak dibuang. Tetapi butter, nak berbanding margarin, butter ni dipercayai ada omega 3 dan omega 6. Okey, berbanding dengan margarin, butter mengandungi lebih banyak lemak tepu atau saturated fat, tetapi butter dipercayai mengandungi omega 3 dan omega 6. Okey? Jadi semua faham ke? Faham. Kalau faham boleh komen faham ya. Kalau nak saya ulang boleh komen juga. Jadi mari saya tengok apa yang kawan-kawan kita komen. Mari saya tengok kejap. Ada orang kata nak tahu beza margarin butter. Okey, bagus. Semua fokus Sama Latifolia sama ke dengan buttercup? Okey, saya akan terangkan sekarang. Macam mana anda nak tahu butter yang anda beli tu sebenarnya butter ke buttercup? Salah. Yang sebenarnya anda beli tu butter ke margarin? Walaupun dia dalam bentuk blok macam ni. Tapi anda sebenarnya dalam membeli ni sebenarnya kita kena cek sebenarnya kandungan bahan tu. Kita tak boleh nak simply assume yang dalam blok macam ni, yang berbentuk blok sini macam ni semuanya butter. Tak sebenarnya. Okey. Sekejap saya akan tunjukkan. Okey, sekarang kita akan bincangkan tentang pure butter dan non pure butter ataupun butter yang betul dan butter yang tipu. Bukan butter, dia sebenarnya bukan butter, dia ialah campuran. Jadi saya terangkan dulu apa beza pure butter dan non pure butter. Butter betul dan butter campuran. Butter betul, yang betul, kalau kita baca dekat label belakang dia mengandungi 80% lemak tenusu ataupun pure butter yang memang betul-betul butter ada 80% lemak tenusu. Kalau kita tengok pula dekat non pure butter tu ialah ni. Ini dikategorikan sebagai non pure butter ataupun separuh butter, separuh margarin. Dia bukanlah butter yang sebenar. Buttercup ni sebenarnya bukanlah butter yang sebenar. Dia sebenarnya ialah campuran butter dan margarin. Jadi dia ialah butter tipu. Bukanlah butter tipu. Takkan saya nak cakap butter tipu pula. Dia ialah kalau baca sini, sapuan istimewa dengan lemak susu. Tapi dia bukanlah 80% lemak susu. Dia ialah campuran. Kalau kita boleh baca belakang dia, belakang buttercup ni, kita boleh check label dia. Kandungan utama dia ialah lemak sayuran. Lemak sayuran, lepas tu diikuti dengan beberapa persen lemak susu. Jadi buttercup ni bukanlah pure butter. Contoh lain bukan pure butter macam farm cow ni,
twins kau ni, yang tu bukan butter. Kalaulah ada orang tu jual kek ke, jual biskut ke, jual apa-apa lah, dia jual harga mahal. Kononnya dia kata kek dia kek premium, biskut dia biskut premium. Tapi dia bila tanya pakai butter apa ni, pakai butter cup. Lepas tu dia nak claim biskut dia, kek dia premium. Yang tu boleh lah kita slow-slow tak payah order dengan dia. Sebab guna butter cup je. Tapi nak claim nak jual kek mahal-mahal, pakai butter cup je. Jangan tertipu ya. Sebenarnya butter cup ni bukan butter. Kalau lah orang kata pakai butter cup, sebab tu saya jual mahal sikit, saya pakai butter cup, saya tak guna margarine. Sebenarnya butter cup ni bukan butter, dia ialah campuran. Dia ialah butter campuran lemak susu dan lemak sayuran. Jadi butter cup ni bukanlah butter, dia ialah campuran. Okey, dalam butter ni pun ada lemak susu. Okey, faham semua? Jadi semua nak tengok tak sebenarnya apa jenis-jenis pure butter yang jual dekat Malaysia ni? Ini dia. Ini ialah butter yang sebenar, okey? Ini ialah pure butter. Jadi kalau ada orang kata saya jual biskut ni, saya jual kek ni harga mahal sebab saya pakai butter. Bila tanya dengan dia, butter apa cik guna? Saya guna butter Anchor. Yang ni barulah kita boleh claim. Kita boleh kata kek dia premium. Boleh claim biskut dia premium sebab dia gunakan pure butter. Dalam pure butter ada 80% lemak tenusu. Tiada campuran lemak sayuran. Okey? Kita tengok sini. Saya boleh bacakan jenis-jenis dia. Tapi adalah yang tak ada. Macam dalam ni tak ada gambar butter lupak. Kalau yang selalu join PJJ Cikgu Su tu mesti selalu nampak dekat caption Cikgu Su kata dia pakai butter lupak. Okey, butter lupak pun masuk dari salah satu pure butter. Ada satu lagi tip macam mana nak tahu dia ni pure butter ke tak. Tengok pada harga. Kalau lah harga butter tu dalam harga 3 ke 7 ringgit. Maknanya dia bukanlah pure butter. Dia ialah campuran butter dan margarine. Macam kita tengok butter cup, harga dia dalam RM6.5, RM6.9. Dia murah kan? Sebab kalau pure butter, harga dia selalunya RM9 ke atas. Okey? Jangan tertipu. Contoh, walaupun butter cup tu jual mahal mana sekalipun, tapi jangan tertipu, dia bukanlah pure butter. Okey? Jadi saya akan bacakan apa jenis-jenis jenama yang ada. Selalu orang jual dalam tin. Sama dengan Anchor ni. Kadang-kadang dekat kedai jual bahan baking tu, ada orang jual dalam tin. Yang tu pun sama. Yang tu ialah pure butter. Jadi semua orang dah faham dah apa beza pure butter. Dan dah boleh buat pilihan yang tepat lah. Nak beli butter cup ke, butter campuran macam ni ke, atau nak beli pure butter. Okey? Jangan tertipu kalau orang kata dia jual mahal, dia jual biskut mahal, tapi pakai butter cup je. Jangan tertipu. Jangan tertipu dengan perkataan premium. Okey? Kalau pakai butter cup, bukanlah sesuatu yang premium. Okey? Kalau dia pakai butter yang macam ni, macam Anchor ni selalunya kat market dalam 9 ke 10 ringgit. Macam butter lupak dalam 10 ringgit 9 harga biasa. Okey, jadi jangan tertipu, alright? Dan ada sesiapa nak tanya, ada sesiapa yang tak jelas, ada sesiapa yang nak mengutarakan soalan, boleh komen, okay? Nanti saya akan baca. Tip yang seterusnya saya akan bagi tahu apa beza salted butter dan unsalted butter. Ada tak sesiapa nak tahu beza salted butter dan unsalted butter? Kalau nak boleh komen nak, okey? Jadi, apa beza salted butter dan unsalted butter? Saya akan terangkan pasal salted butter dulu. Salted butter ni senang nak cari selalunya.
Kalau unsalted butter selalu nampak macam kurang stok ataupun susah nak cari sikit, sebab unsalted butter memang susah nak cari sikit selalunya. Okay, salted butter ialah butter yang ada garam. Rasa dia agak masin sedikit lah, masin sikit, tak adalah banyak. Lepas tu salted butter ni jangka hayat dia lebih lama. Sebab garam boleh dikira sebagai preservatif. Jadi dia akan membuatkan butter tu bertahan lebih lama. Okay. Dan selalunya salted butter ni lebih sesuai untuk buat biskut. Sebab kandungan komposisi dalam salted butter. Kalau unsalted butter pula, dia ialah butter yang fresh. Fresh tak ada garam, okay? Dia butter yang fresh, tak ada garam. Tapi unsalted butter ni jangka hayat dia lebih pendek. Jadi dia mudah rosak. Bila buka, mudah rosak. Kalau salted butter pula, bila buka boleh tahan lama. Okay? Unsalted butter ni sesuai digunakan pada kek. Untuk buat kek sesuai pakai unsalted butter. Sebab dia ada, bila dia kan pure butter, dia tak campur apa-apa. Jadi dia ada bau butter yang kuat. Dia ada dia akan bagi warna yang lagi cantik. Dia akan disebabkan dia tak ada campuran, dia lebih segar. Okay, jadi itu ialah beza salted dan unsalted butter. Kalau orang tanya yang slightly salted pula macam mana? Slightly salted ada juga kandungan garam tetapi lebih sedikit berbanding salted butter. Okay, jadi boleh pilih butter ikut jenis-jenis apa yang anda nak baking. Tapi selalu ni kalau orang buat biskut, diorang memang akan guna salted butter. Okay, jadi sekarang masa ni untuk saya baca komen-komen anda lah ya. Saya dah nampak satu komen panjang tadi. Biar saya tengok sekejap. Okay, Maizatul Musfirah kata, alamak tak boleh nak simo pula. Bagi saya, bab jual ni boleh buat dua kategori. Murah untuk yang guna mix butter margarine, mahal untuk premium. Jadi customer ada pilihan. Betul. Okay. Contoh macam selalu orang buat kek lapis. Ada orang kek lapis kan selalu kita makan masa perayaan ke apa ke. Jadi selalu ni kedai-kedai kek lapis diorang akan kategorikan kek lapis diorang. Kek lapis biasa dan kek lapis premium. Jadi untuk kek lapis premium tu kita faham-faham lah apa bahan dia guna dalam tu. Mungkin dia guna pure butter, dia guna buah yang sebenar ke, mana tahu kan nak berbanding dengan kek lapis biasa. Mungkin dia guna butter campuran macam buttercup tu ke, atau dia guna margarine sahaja. Jadi kalau anda meniaga kek ke, anda meniaga biskut ke, lebih elok kalau anda buat option. Tanya, buat option, senaraikan harga setiap satu option tu. Kalau guna pure butter, berapa ringgit anda jual? Kalau guna butter campuran butter margarine, berapa anda jual? Campuran butter margarine tu ialah yang ni lah, buttercup ni lah. Buttercup ke, farm cow ke, twin cow ke, diorang ialah campuran lemak susu dan lemak sayuran. Jadi buat dua kategori. Saya jual kek ni, kek premium, yang ni kek biasa. Buat dua harga supaya customer boleh memilih. Dan customer pun kenalah bijak memilih. Okay? Okay, saya tengok lagi. Butter lupak dan SCS. Yes, butter lupak, butter SCS tu ialah pure butter. Jadi, jangan lupa pure butter ni harga dia lebih wow lah ya. Lebih mahal sikit lah. Okay? Blended butter tu apa pula? Saya pernah beli kat Bake with Yan. Blended butter ni campuran juga, okay? Blended butter ialah butter campuran. Okay, saya rasa itu sahaja komen-komen yang kawan-kawan kita bagi. Okay,
Jadi saya rasa tak ada yang bertanya lagi. Saya rasa sampai sini saja live kita hari ini, perbezaan butter dan margarine. Dan saya harap anda pun dah tahu apa beza butter sebenar, pure butter dan campuran ataupun non pure butter. Okay, semoga semua orang dah boleh buat pilihan yang bijak, dah boleh buat pilihan untuk guna margarine ke butter ke dalam anda punya baked stuff. Dan sebenarnya kalau dalam baking ni kita kena kenal ingredient kita, okay? Kenal dulu satu-satu bahan yang kita nak guna, baca kandungan dekat belakang, okay? Jadi kalau tak ada apa-apa, esok bukan saya tetapi Cikgu Ika akan bersiaran lagi live di jam yang sama, 9.30. Jadi terima kasih sebab stay dalam live ni, dengar sampai habis semua. Semoga semua orang dah boleh tahu apa beza butter dan margarine, apa beza pure butter dan non pure butter atau bukan butter sebenar atau butter campuran. Okay, jumpa lagi nanti. Nanti saya akan tengok lagi apa topik yang kita boleh bincangkan. Macam sekarang kita dah tahu, dah pernah jangan risau kalau yang dah ketinggalan tu, tak apa. Live video ni nanti akan save dekat page. Kalau anda tengok dekat page Cakers, nanti boleh tengok lain. Nanti boleh tengok lagi dekat page tu, dia akan save kat situ. Kalau anda tengok melalui FB Cikgu Su, Hiro Suzuki, ada nanti ada save dekat situ, jangan lupa dah nak habis dah, sorry sebab kita kejar masa juga. Tak apa, nanti ada save dekat page tu. Jangan lupa nanti buka je page, boleh tengok lagi. Tengok banyak-banyak kali pun boleh, sampai termimpi pun boleh. Okay? Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.